Terima kasih kepada Rosli Ahmad, kawan sejak sekolah rendah yang melarikan beg dan menyembunyikan di bawah podium di tepi padang. Waktu itu aku dipapah ke pejabat sekolah. Atas semua dakwaan yang dikenakan ke atas saya, dengan alasan dan jawapan yang saya berikan, saya tidak mengaku salah dan memohon saya diberikan peluang untuk terus bersekolah di sini untuk ambil SPM yang sudah dekat. Aku menutup bicara sambil seluruh kepingan hati aku lambakkan di kaki guru-guru agar aku difahami. Moga aku dikasihani, apalah kiranya aku dimaafi. Seluruh pandangan yang tertunduk menjamah hujung kasutku sendiri menanti luhur budi kesekian kali. Aku perlukan ruang bernafas sekali lagi barang seinci. Andai sesusuk dua insan mulia di depanku terlanjur menjuakku duri dari dahan benci, aku sanggup menelan semuanya. Berikan aku seteguk penawar derita. Aku disuruh keluar. Aku digantung 2 minggu. Suatu peperiksaan amali SPM, Pak Cik Pozi datang ke rumah menjemput aku ke sekolah. Aku menduduki SPM tanpa mengetahui nasib aku yang menanti. Aku hanya tahu aku tidak boleh lagi bersekolah di situ sewaktu menanti surat tawaran ketingkatan 6. Jatuh terhempas terlentang. Pelajar lain sudah seminggu bersekolah. Aku masih di rumah. Walaupun keputusan SPM melayakkan aku ke tingkatan 6 daripada 32 pelajar kelas sains. Fatimah Ma'amin paling cemerlang, 15 agregat. Dia doktor di Hospital Sungai Petani sekarang. Rohaya Hamdan, 6 agregat. Engineer Telekom. Muhammad Fauzi Abu Seman, 18 agregat. Guru di sekolah rendah di balik pulau. Mereka semua pangkat 1. Hanya 3 orang mendapat pangkat 2, termasuk aku, 27 agregat. Yang lain pangkat 3 dan SAP. Satu petang, Pak Cik Bozi singgah di rumah bertanyakan surat berhenti sekolah yang aku ambil sehari sebelumnya. Cikgu minta tolong Pak Cik ambil surat berhenti sekolahmu pasal Dema kata salah sains. Salah tak mana Pak Cik? Aku tanya. Dema kata silap tulis tentang kelakuan. Baik, Dema syak menjapi sampai bos sign surat dan tak sedar kata usaha jahatmu, kata Pak Cik. Dema nak tulis apa Pak Cik? Sederhana. Ish, aku takkan bagi. Marilah siapa pun. Buat apa? Dema tak puas hati lagi ke? Bersuara sekian kali terpaksa. Kerana pejabat sekolah beritahu cikgu yang tahan surat tawaran saya ke tingkatan 6. Saya main nak minta surat tu, yang saya rasa itu hak saya. Aku berdiri di hujung meja bilik pengawas. Bersuara sekolah berbaju tim merah. Cikgu M di hujung satu lagi, kemeja kelabu dengan pendek. Mana awak tahu awak layak ke tingkatan 6? Dia bertanya. Saya baca surat khabar 27 agregat masih boleh. Jadi saya layak. Kerana sekolah beritahu surat tu ada kat cikgu. Saya boleh bagi, tapi awak mesti cari sekolah lain. Sebenarnya awak bukan digantung masa bicara dulu, tapi awak dibuang. Kami sepakat tak mau habang takut awak tak boleh ambil SPM. Lah ni awak pergi pejabat dan isi borang tukang sekolah. Lepas tu main jumpa saya balik. Saya akan bagi. Satu lagi, pastikan sekolah yang awak nak pergi tu di luar negeri Kedah. Kerana laporan awak dah hantar PJPN. Dengan rekod awak tak layak awak mengaji di Kedah. Cikgu M mendedahkan hasil sidang meja bujur. Kenyang sebelum berjamah, rupanya benang berdepadi jarum. Hanya satu sekolah di luar Kedah yang ada dalam pengetahuan aku. Sekolah Menengah Dharma tempat Kak Ndun mengajar. Aku tulis satu saja di 3 ruangan yang disediakan dalam borang yang Abang Din bagi. Sekolah Menengah Syed memang istimewa walaupun aku tidak pernah mencatatkan apa-apa untuk kenang selain daripada sejarah ini. Guru-gurunya baik-baik seadanya. Selain daripada peristiwa panjang yang aku rakamkan di sini, ramai guru yang melontar pandangan mengerti. Mereka menjadi kawan selepas beberapa tahun. Cikgu Miskin Rabo dan Cikgu Mama, Puan Jamnah Pairan. Aku tahu membelikan kelengkapan untuk Fauzi yang dapat matrik di UUM. Pasangan ini sentiasa prihatin kepada kekurangan ibu bapa yang anak mereka cemerlang. Cikgu Miskin hanya bermotosikal ke sekolah. Kepalanya sentiasa mendongak dalam helmet putih cap 88 kerana cermin matanya tebal. Jasa mereka menjuluh jalan kepada ramai orang. Dia tinggal di Sungai Pau sekarang. Cikgu Arif, guru sukan, aku mewakili sekolah dalam takraw dan bola sepak. Dan Cikgu Siti Hajar berwajah kecinaan mengajar bahasa Inggeris. Mereka sentiasa sporting. Pasangan bahagia ini tinggal di kuartus sekolah. Rasanya mereka adik-beradik dan kakak angkat sebelum bertemu jodoh. Ustaz Ibrahim Haji Ahmad membetulkan tajwid dan qiraat sebelum aku mewakili sekolah dalam tilawah Al-Quran dan membuka majlis hari penyampaian hadiah tahun 1991. Mak datang duduk di barisan depan walaupun aku tak terima apa-apa hadiah. Hanya itu hadiah aku buat mak. Aku juga mengetuai kumpulan nasyid sekolah bertanding di Sekolah Menengah Gulau. Ustaz Ibrahim kemudian menjadi pimpinan PAS kawasan, sentiasa lembut dan santun menabur ilmu di masjid dan surau. Mr. Prasad, cikgu bahasa Inggeris, menyambung pengajian di USM kemudian. Jumpa masa aku tahun 3. Dia pernah menerima penjelasan seorang murid nakal dengan hati terbuka. Cikgu Zulkifli
kaunseling. Orang cepeh, sentiasa mesra. Cikgu Azizah yang lemah lembut dalam jubah dan tudung labuh mengajar geografi, menjadi kawan isteriku kemudiannya di Sekolah Menengah Tunku Sulong. Cikgu Ghazali Hashim, cikgu muda berserban berbaju Melayu moden, mengajar kemahiran hidup. Gedebe tapi sangat memahami. Motosikal Yamaha CDI birunya merintih tersedak-sedak bila melintasi kami meluncur ke bawah pokok paku 5 di belakang kelasku. Rajin dan gigih menyambung pelajaran ke UTM dan berjaya memanjat Digi3 selepas itu. Hatinya mula bergaya sampai sekarang. Ramai lagi yang tersemat di hati, kenangan dan budi sebagainya. Ustaz Hafiz, Ramli, Ibrahim, Cikgu Lahbi, Cikgu Omar dan Cikgu Salma yang bertemu jodoh di situ. Cikgu Omar mengajar seni, orangnya colourful dan sangat ceria. Cikgu Nasir, teman rumah bujang Cikgu Omar dan Suhaidi. Cikgu Zainul Abidin, kimia. Cikgu Hajar Nuraini, fizik. Cikgu Yusuf Desa, biologi. Cikgu Zulkifli Samsir, Cikgu Tajuddin, Cikgu Khairuddin, Cikgu Mansur Lat, pengarah JPN Kedah sekarang. Ustaz Mak Isa Taib Cawak Padang, sepupu Mak. Cikgu Najmi, suaminya dua pupu aku. Cikgu Bakar Saad ke SSMJ sebagai penolong kanan selepas itu. Dan ramai lagi, walaupun sebahagiannya tidak mengajar kelas aku, mereka adalah guru yang menyuluh jalan kepada puluhan ribu pelajar di SIK. Jasa mereka terlalu besar untuk dicalakan secebis kisah terpencil yang tertimpa di batang hidungku. Bertandang setahun 6 bulan, terasa berhutang selurah ampun. Mereka semua sentiasa dikenang dan akan sentiasa begitu. Rupa-rupanya, bila titik keinsafan yang dibaja bersenyawa dengan suasana yang mesra dengan sejarahnya, sesiapa juga bisa beralih arah. Itu pun dengan takdir Allah juga. Aku menemuinya di Sekolah Menengah Derma, Kangar, Perlis. Ada masanya aku pasti bercerita. Itulah dia tuan-tuan dan puan, seperti tadi nukilan sambungan daripada Puas Terlaja Aku Dibicarakan. Terima kasih.